Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara tumpuan Awani Sarawak untuk malam ini. UPSR PT3 dibatalkan. SPM, STPM pula ditunda. They want to bring about 600 of their church members to come for test. KPM ingin memaklumkan bahawa ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun 2020 dibatalkan. Baiklah, itu tadi pengumuman Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin di Putrajaya hari ini. Tiada ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3. Juga Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM ditangguhkan ke tahun depan. Dan Awani Sarawak mendapatkan reaksi Menteri Pendidikan, Sains dan Pendidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin Jawong mengenai perkara itu. It has to be postponed because they said, as he said just now, the situation is so uncertain, and if they don't postpone it, then they may not be able to finish the syllabus. So if school were to start, say in August or in July this year, when the situation is really clear already that students can go to school, then the teachers and the students will not be able to finish syllabus. So for me, it's good to postpone it to next year. Manyin turut beritahu satu mesyuarat secara persidangan video dilakukan dengan Menteri Pendidikan minggu lalu bersama Exco Pelajaran setiap negeri. Setakat ini, seramai 41,094 calon UPSR, 37,642 calon PT3, 33,054 calon SPM dan STPM, 6,784 calon di Sarawak. Dan dalam perkembangan sama, Manyin turut mengulas mengenai pembatalan UPSR dan PT3. Apa yang membimbangkan Sarawak adalah kaedah memilih calon tingkatan 4 sains tulen jika PT3 dimansuhkan. They said there is going to be a kaedah they're going to introduce. So hopefully the kaedah will look into how to select students for pure science classes. Up to today, for the past few years, only about STEM is a STEM. It's about 23-22% of our students are qualified to enter your science classes at Form 4. That is after PT3. That is one of the issues, and hopefully that they will look into that and how to really select students who are really qualified to do pure sciences at Form 4 level. Selain itu, Manyin turut jelaskan kementeriannya dan Jabatan Pendidikan Sarawak giat kumpul data mengenai masalah pembelajaran atas talian di Sarawak. I have already directed my officers to look at the whole of Sarawak, how many schools actually, one, don't have internet access. Okay. That's one. Two, a lot of students or parents don't have tablets, don't have computers. Okay. So that again is not possible. So we are actually gathering all this information now, and after this we will be submitting to the Ministry of Education for the whole Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan menggunakan kaedah pengesanan kluster tablik bagi menjejaki kontak COVID-19 kluster gereja di Sarawak. Ya, common. Sama. Kita merayu kepada sesiapa yang terlibat ataupun yang rapat dekat dengan positive case to come and do the saringan. We have contacted the priest. I spoke to him the other day and he told me they want to bring about 600 of their church members to come for test. I understand they came already. So by word of mouth and by contacting them, then that's how we invite both for all the groups. There is no peculiarity of the way we handle each one group. Ditanya juga tugas pasukan khas dalam menjejaki individu berkaitan dengan kluster gereja ini. Itu adalah satu task force yang khas untuk membantu kita untuk melihat keadaan lebih dekat, lebih dengan secara profesional, dengan secara
dengan secara objektif, so that then they do the recommendation. Setakat pukul 12 tengah hari semalam, kluster gereja di Sarawak melibatkan kawasan Kuching, Kota Samarahan dan Serian mencatatkan 117 kes positif dengan 3 korban. Ugah berkata demikian semasa sidang media harian COVID-19 JPBN Sarawak di Kuching. Dan mengulas mengenai lambakan hasil pertanian, kerajaan negeri bantu para petani layan dan penternak. Pendekatan yang diambil adalah dengan menghadiahkan hasil keluaran yang tidak terjual kepada masyarakat yang memerlukan dan berdekatan. Ini sebab kita dengan Pama membeli dan kemudian mewujudkan pasar tani supaya senang untuk orang membeli. Dan kalau ada tidak dapat dijual, dan kita hadiahkan kepada masyarakat yang berdekatan. RM2 juta disalurkan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak atau Pusaka dan Persatuan Kayu Kayan Sarawak STA bagi mendapatkan bekalan peralatan perlindungan perubatan PPE untuk petugas barisan hadapan menghadapi COVID-19. Ia akan diserahkan terus kepada JPBN Sarawak sebaik tiba di Kuching pada 21 April. The initial plan was for the PPAs and this kit to be flown directly via a private chartered flight and mass cargo from China to Kuching. But due to the long wait for flight permit from Civil Aviation Authority of China and other stringent clearance procedures by their local authorities in China, the sponsors, STIDC and STA, made a decision to transport the said medical disposables via sea cargo. Proses penyaluran barangan keperluan asas ke-59 daripada 82 kawasan di Sarawak berjaya disampaikan. Sumbangan kerajaan negeri ini merupakan inisiatif di bawah Jawatankuasa Rantaian Bekalan Makanan melibatkan dana bernilai RM16.4 juta sebelum bantuan Prihatin Nasional dan bantuan khas Sarawak Ku Sayang diumumkan. Jawatankuasa ini untuk memastikan bahawa mereka ini akan mendapat bantuan makanan asas dan saya suka untuk memaklumkan bahawa daripada 82 iaitu konstituensi di Sarawak ini 59 sudah selesai penyaluran iaitu bantuan makanan asas ini yang terdiri daripada iaitu beras, tepung, minyak masak, gula, kopi atau teh. Malah, op helikopter yang jadi pengantara pengangkutan utama juga selesai membuat penghantaran di pendalaman yang sukar dijejaki sejak 11 April lalu. Bantuan keperluan asas melibatkan 8 kawasan bagi menampung keperluan 2,933 penduduk. Jawatankuasanya juga akan menjejaki senarai nama tercicir bagi pastikan semua warga Sarawak menerima bantuan ini. Sementara itu, Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM3 bilion bantuan khas Sarawak Ku Sayang yang mula disalurkan pada Rabu. Mengulas mengenainya, Fatimah berharap bantuan itu akan dimanfaatkan sebaiknya penerima untuk beli keperluan asas terutamanya makanan. Di bawah Sarawak Ku Sayang, bantuan 250 untuk B40. Jadi 250 itu dapatlah membantu keluarga itu untuk membeli barang makan asas dahulu. Dalam COVID-19 ini yang kita beri perhatian, yang harus kita beri perhatian hanyalah kepada asas, keperluan asas terlebih dahulu ya. Kita kini berada di fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Untungnya kita kerana ada banyak bantuan dihulurkan pihak kerajaan, makanan mahupun keuangan. Tapi apa nasib warga negara asing yang bekerja ataupun yang mempunyai urusan keluarga dan terkandas di negeri ini? Ikuti laporan khas tinjauan Awani Sarawak di Pasar Serikin Bau. PKP memisahkan sekumpulan warga Indonesia ini dari kampung halaman di seberang sempadan. Kami bertanya selama mana mereka mampu bertahan. Ini jawapan yang diberikan. Malah sekarang pun keadaan kami di sini pun makin susah. Keuangan kami pun habis. Saya pun perlu uang untuk beli kredit, untuk nelpon, memberitahu keluarga yang ada di Indo dalam keadaan kita di sini.
Mereka juga bimbang nasib anak-anak yang turut sama terkandas. Selain mengenangkan keluarga yang menanti penuh resah di seberang sana. Saya ini risau sangat sebab kalau saya diam di sini, saya tetap harus bayar sewa dengan anak beranak. Tidak dapat keluar karena sekatan. Kalau saya meminta bantuan, saya mau pergi konser tidak dapat. Sebab tidak dapat pergi keluar dari sini, saya harus tetap diam di rumah. Perkara ini kami bawakan kepada Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Wakil Pengurusan Konsul Jeneral Republik Indonesia, Yoni Tri Prayitno, ketika ditemui beritahu perkara ini sudah pun mendapat perhatian pihaknya. Mereka akan dibenarkan pulang tetapi perlu ada dokumen diri yang sah. Urusan ini juga dapat kerjasama polis diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Kami dapat kepastian dukungan bahawa warga Indonesia diperbolehkan pulang dengan catatan-catatan tertentu, dengan ketentuan yang sudah berlaku dan dispensasi yang diberikan. Kami minta bahwa mereka dipastikan naik kendaraan langsung untuk menuju border, karena border juga diberikan keleluasan dibuka, karena border Indonesia juga dibuka. Dan di saat rakyat Malaysia berdepan isu pandemik COVID-19 sekaligus mematuhi arahan PKP, masih ada penunggang motosikal kelihatan di atas jalan raya bagi memenuhi permintaan pesanan makanan. Walaupun berisiko, wira tak didendang ini berkhidmat tidak mengenal penat bagi memastikan mereka di rumah kekal duduk di rumah. Pengamanan juga lah dalam bentuk, tapi VK keselamatan mesti juga lah harus jaga nak. Misal kata selalu juga lah hantar hospital, tapi kena kata orang bersihkan diri lah. Tapi kami pun kerja dalam hampir 8 jam, cukup-cukup makan oleh kami akan balik. Untuk dalam masa tu lah, tapi ada rasa kepak sikit lah. Sebab order terlampau macam kena normalnya, tapi memang ada ras lah order tendok. Turut akui, langkah amalan kebersihan sentiasa dipraktikkan dengan menggunakan penutup hidung dan mulut serta cecair pencuci tangan semasa menghantar pesanan makanan kepada pelanggan. Cabarannya tak berapa banyak, cuma kita perlu ambil precaution pasal pakai mask ataupun guna hand sanitizer, contactless delivery, itulah. Sementara itu, salah satu premis makanan di Kuching, Kedai Kamek, turut menyediakan makanan percuma kepada individu yang berkhidmat sebagai penghantar makanan. Semuanya sebagai menghargai usaha mereka ini. Tujuannya adalah kita nak wadah terima kasih dengan sidaknya. Dalam keadaan kita yang genting dan darurat kini tu nak, sidaknya adalah orang yang berani merisikokan nyawa sidaknya untuk mula perkhidmatan makanan dengan orang lain. Dan di samping ia pun para penjual makanan tu dapat keuntungan juga lah. Dan mun tanpa sidaknya susah juga kami orang nak bergerak. Sidak tu kira boleh kata hero lah, kerana berani mempertaruhkan nyawa sidaknya. Baiklah, sekian sahaja Awani Sarawak untuk hari ini. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, marilah kita patuhi arahan untuk kekal duduk di rumah. Ayo bersama kita putuskan rangkaian COVID-19. Saya Jasmine Abu Bakar. Salam hormat. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.